Jawatannya adalah seorang admiral. Menjadi laksamana kepada ribuan tentera di bawahnya. Statusnya juga adalah yang kedua tertinggi dalam organisasi Angkatan Laut. Mungkin dia pendatang baru dalam dunia One Piece, namun kehadirannya telah meninggalkan impak dan perbualan yang hangat dalam dunia One Piece. Buat nakama yang masih belum tahu pasal karakter misteri ini, inilah teori yang tepat untuk anda. Dengan merangkumkan beberapa maklumat dan sumber-sumber yang boleh dipercayai, inilah dia teori tentang Admiral Ryokugyu, sang seladang hijau. Ayo kita simak videonya. Tapi sebelum itu, buat nakama semua yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan tombol loceng di bawah. Korang juga bebas untuk suarakan pendapat korang dan cadangan untuk teori video seterusnya di ruangan komen di bawah. Mari kita menjadikan channel ini sebagai channel teori One Piece Malaysia setanding dengan channel teori One Piece yang ada di seluruh dunia. Ikutu Yaronomo. Sebagaimana yang kita semua sedia maklum, Admiral adalah antara salah satu jawatan yang tertinggi dalam carta organisasi Angkatan Laut. Dan Admiral adalah satu kekuatan terbesar Angkatan Laut kerana daya tempur mereka yang luar biasa. Tapi sehingga sekarang, masih ada satu Admiral terakhir yang hingga kini belum diperlihatkan dirinya yang sebenar dan kekuatannya, iaitu Admiral Ryokugyu. Kita diperkenalkan kepada Admiral baru ini oleh Don Flamingo dengan menyifatkan Ryokugyu dan Fujitora sebagai Admiral yang mempunyai kekuatan monster in terms of their power. Kemudian laksamana ini kembali menjadi bahan perbincangan setelah di bab 905 dia dikatakan melawan pasukan revolutionary dengan dibantu Fujitora. Tapi jangan kata kekuatan, wajah dan dirinya yang sebenar pun masih lagi samar-samar. Tapi jangan risau, dalam video kali ini kita akan bahaskan tentang Ryokugyu ini sampai tuntas. Kalau kita perhatikan, nama-nama Admiral ini mewakili warna elemen. Akainu diartikan sebagai anjing merah, yang mana sesuai dengan kekuatannya dan nama sendinya. Aokiji bermaksud burung pegar biru. Warna elemen biru boleh diartikan dengan air dan kekuatannya pun adalah ais. Kemudian Kizaru yang bermaksud monyet kuning. Warna ini sesuai dengan kekuatannya, iaitu cahaya yang berwarna kuning. Jadi kalau betul lah kekuatan Admiral ini berhubung kait dengan warna, maka sudah pasti kekuatan Admiral Ryokugyu ada kaitan dengan kuasa dari elemen yang berwarna hijau. Sebagai seorang Admiral, Ryokugyu memiliki komander-komander dan ribuan tentera di bawah arahannya. Dia juga memiliki hak untuk mengaktifkan Buster Call di mana-mana pulau yang dianggap sebagai ancaman. Baiklah, sekarang kita pergi kepada perbahasan mengenai kekuatan dan kuasanya. Kalau kita tengok, Kizaru adalah pengguna buah iblis jenis Logia, manakala Fujitora adalah sejenis Paramecia. So ada kemungkinan atau boleh dikatakan tak mustahil buah devil Ryokugyu adalah dari jenis Zoan. Admiral Ryokugyu membuat penampilan pertama kali muncul pada chapter 905. Ryokugyu digambarkan memiliki rambut panjang dan berombak. Dia juga digambarkan sebagai seorang yang pemalas orangnya. Ada beberapa informasi yang boleh kita hujahkan dari penampakannya pada chapter 905 itu. Iaitu yang pertama, dia malas nak makan. Yang kedua, dia dah tak makan selama 3 tahun. Dan yang ketiga, dia suka berjemur. Dengan berasaskan 3 poin ini, ramai penggemar One Piece membuat andaian bahawa buah iblis Ryokugyu adalah sejenis Zoan pokok sampai dia tak perlu makan, sebab dia boleh melakukan proses fotosintesis dengan berjemur. Kalau kita tengok, Ryokugyu sedang berbaring di atas kerusi sambil berjemur. Besar kemungkinan dia sedang menyerap sinar matahari untuk mengisi nutrisinya.
Sedangkan Sanji dan owner Zef yang tak makan 85 hari sahaja pun dah jadi macam jerangkung. Kalau manusia normal, selepas 3 tahun mesti dah mati kalau tak makan. So untuk Ryokugyo, bagi dia cukup hanya dengan berfotosintesis sahaja dan tak perlu makan makanan manusia. Fotosintesis adalah satu proses yang diperlukan tumbuh-tumbuhan yang dibantu oleh cahaya matahari serta bahan-bahan support macam air untuk kelestarian sesuatu tumbuhan. Dari pengertian fotosintesis inilah kemungkinan Ryokugyo mampu berpuasa selama itu sebab dia hanya berfotosintesis, iaitu mengumpulkan tenaga dari sinar matahari. Sebab itulah dia tak terlalu memerlukan makanan manusia dan mungkin dia hanya puasa makan tapi masih memerlukan minuman. Jadi berbalik pada jenis buah devil yang aku cakap tadi, iaitu Ryokugyo pemakan buah devil jenis zoan. Tapi macam mana tumbuhan boleh jadi zoan pula? Sebenarnya boleh je kalau tumbuhan yang dimaksudkan tersebut adalah sejenis makhluk mitologi, iaitu sejenis tumbuhan yang menyerupai manusia, atau boleh dikatakan juga sebagai buah zoan kuno macam Sengoku. Dia pun termasuk sebagai buah devil jenis zoan, iaitu dia mampu untuk berubah menjadi patung budak emas. Jadi aku berpendapat zoan kuno atau mythical milik Ryokugyo ini macam makhluk berbentuk pokok yang ada dalam filem Lord of the Ring. Nama makhluk itu adalah Aang. Aang adalah makhluk mitologi berbentuk pokok besar dan memiliki kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Dan mereka juga memiliki kemampuan manusia macam berjalan dan bercakap. Kalau korang pendota, korang tahu kan pendota, Dota, Defense of the Ancient, mesti korang faham sebab karakter ini ada dalam game Dota, iaitu Trend Protector. Dan kalau dalam Guardian of the Galaxy pula adalah Groot. So macam mana dengan Bull pula? Kalau nama dia iaitu Ryokugyo bermaksud seladang hijau. So macam yang aku jelaskan tadilah, walaupun Akainu adalah anjing merah, tapi dia tak berubah menjadi anjing. Sama macam Kizaru, monyet kuning, atau Fujitora, harimau ungu. Point aku is, nama binatang itu hanya nama gelaran mereka sahaja. Selain itu ada juga pendapat atau spekulasi yang menyatakan Ryokugyo ini adalah pengguna buah devil jenis zoan binatang sejenis reptilia, atau tepatnya adalah seekor buaya. Tahukah anda, yang habitat reptilia ini mempunyai kemampuan untuk hidup dalam masa yang lama tanpa makanan. Bahkan habitat ini mampu untuk hidup bertahun-tahun walaupun tak makan. Reptilia juga merupakan haiwan berdarah sejuk. Haiwan berdarah sejuk tidak menggunakan proses metabolisme badan untuk mampu mempertahankan suhu tubuh macam manusia yang berdarah panas. Perkara inilah yang membuatkan mereka selalu berpindah-pindah dari tempat sejuk ke tempat panas untuk menjaga suhu tubuh badannya. Haiwan yang berdarah sejuk dari habitat reptilia ini perlu menjaga suhu badannya berjemur di suhu panas, sama macam yang dilakukan oleh Ryokugyo. Maksudnya ada kemungkinan yang buah devil Ryokugyo ada hubungannya dengan reptilia. Korang kena ingat percakapan Admiral Ryokugyo bahawa makanan itu sesuatu yang menyusahkannya. Bagi reptilia, khususnya buaya, makan memang menyusahkan. Tak macam manusia dan haiwan lain pada umumnya. Rahang buaya tak boleh digerakkan ke kiri dan ke kanan. Ini membuatkan mereka biasanya perlu menelan makanan bulat-bulat tanpa mengunyah dengan banyak. Jadi apa uniknya mempunyai buah zoan buaya? Buaya dah ada di bumi sejak zaman prasejarah sezaman dengan dinosaur. Mereka dulu dikatakan boleh berjalan dengan 2 kaki. Selain itu, tubuh buaya di masa dulu juga adalah 2 kali ganda lebih besar dari buaya terbesar pada masa sekarang. Sampai dikatakan juga mereka ditakuti oleh dinosaur. Penelitian juga telah dibuat dan mendapati fakta bahawa gigitan buaya adalah yang terkuat di bumi. Haiwan-haiwan mamalia, keluarga kucing macam singa dan harimau pun tak mampu menandingi buaya dalam perkara ini. Buaya prasejarah juga dikatakan memiliki gigitan 9 kali ganda lebih kuat dari buaya masa sekarang. Tapi kalau betul lah buah devil Ryokugyo adalah jenis zoan model buaya, bolehkah dia bertahan di luar air?
Oda sebelum ini pun ada beberapa kali memasukkan haiwan amfibia atau haiwan yang biasa di air ke dalam kelompok zoan, walaupun pengguna buah iblis tak boleh berenang. Contoh macam buah devil Sara-Sara model Azotl milik Smiley. Azotl dalam bahasa Nahuat bermaksud monster air. Maksudnya Oda tak membataskan haiwan darat sahaja untuk kelompok buah devil zoan. Jadi apa kaitan zoan buaya kalau nama julukan Ryokugyu adalah seladang hijau? Hal ini tak pelik. Memang kebanyakan lanun dan angkatan laut diberi nama julukan sesuai dengan kuatannya, tapi tak semua. Dan benda ini aku dah kupas tadi, iaitu mungkin Ryokugyu sama kes macam Akainu, anjing merah, Kizaru, monyet kuning, Aokiji, pegar biru, dan Fujitora, harimau ungu. Jadi buah devil Ryokugyu pun tak semestinya adalah seekor seladang, tapi mungkin akan memiliki unsur warna hijau seperti individu yang aku sebutkan tadi. So, setakat ini dulu perbahasan video dan kupasan video untuk kali ini. Kesimpulannya, Ryokugyu adalah pemakan buah devil jenis zoan dan kemungkinan model pokok mythical ataupun kuno ataupun model buaya. So, apa pendapat korang? Sila komen kat bawah kalau korang setuju ataupun mungkin korang ada pendapat lain. Sehingga kita bertemu lagi dalam perbahasan video seterusnya. Assalamualaikum.